apa saudara? Tak ada suara, kita ada suara lain. Saudara Sofian Aziz, apa Rian? Saudara Muhammad Hashim. Sabar sikit saudara. Madam K, suara agak perlahan kata saudara Madam K. Saya nak buat macam mana tu, saya tak tahulah kalau suara agak perlahan tu. Kalau lagi gamaknya mic tu, saya pun tak tahulah saudara. Bagaimana suara? Okey tak okey? Saudara Afad, tapi teman-teman kita sebelah lagi tu okey. Saudara Robidin, saudara Puan Hamidah. Ada tak ada suara saya ni? Saudara Syuhami, suara tak dengar. Syuhami Abu, saudara Hamiji Resources. Okey, dah ada suara. Alhamdulillah. Nampak gayanya gadget-gadget ni saudara tak boleh pakai jadi. Nampak gayanya ya. Nak buat macam mana saudara? Aduh, hai. Beli mahal-mahal pun tak boleh pakai. Nak buat macam mana? Tak apa saudara. Kita cuba yang lain. Saya nampak gayanya gadget-gadget ni. Campak kelongkang lah jawabnya saudara. Tak gitu saudara. Saudara Samdi over. Saudara Syahak. Okey. Saudara Abdul Hamid. Dari Kuantan Pahang. Audio okey. Puan Zakas. Saudara Zakarisha. Zakarisha. Saudara Haji Makmur. Nur Azila Yahya. Gitu Puan Hafsah Junaidi, saudara Puan Hamidah Kamat, Rajani Elektronik. Waalaikumsalam. Begitu juga saudara Rabi Rama. Terima kasih. Nikmah, saudara Muhammad Hashim. Ni yang nak invite saya minta maaf saudara. Saudara Nurish, Puan Raja Kamal Raja Baizal, apa khabar aku? Lim Kim Lun, apa khabar saudara? Moga sihat di Taiping. Saudara Halimah Hashim, salam cinta damai. Selamat Harmi untuk sahabat-sahabat semua dari Shah Alam katanya. Jebat Pembela dari Kulim hadir. Rusini Korongot. Salam pencerahan dari Sarawak. Saudara Haj Maji Resources. Okey dah. Terima kasih. Ibjah. Salam pencerahan. John T. Apa khabar John? Kena jumpa Inspektor Gadget dulu lah nampak gayanya saudara ya. Terima kasih Raja Kamal Raja Baizan. Terima kasih ku. Rosmini. Saudara okey. Dari Pontian, saudara Muhammad Ali daripada Tampin. Suara okey katanya. Alhamdulillah. Salam pencerahan saudara Marabiah Abdullah, Sutra Naqiyah, Kamis Nadi daripada Bahau Negeri Sembilan. Saudara Mazlan Lan, saudara Haji Abu Bakar Ibrahim, saudara Azmi Omar daripada Mindef, saudara Fazilah Abdul. Begitu juga Azhari Tok Kaya, Haji Makmur, Shell Out, saudara Azli, saudara Siti Munira Ciku, BNPH yang terbaik. Saudara Ismaun, apa khabar saudara? Perniagaan macam mana saudara Ismaun? Saudara Muhammad Radhi, saudara DZ Ketari, salam untuk semua sahabat. Puan Noliah Jahara, begitu juga saudara Zolma, saudara. Salam perpaduan, kata Zolma Abdullah. Baik saudara, yang tak sempat saya santuni, saya mohon maaf saudara. Akan saya santuni usai pencerahan ini. Begitu juga DJ Raja Batli, saudara Azli, saudara Zamri Ibrahim, saudara Rahim Razali, ramai ahli UMNO keluar undi Perikatan Nasional. Itu belum tahu lagi saudara. Undi lagi 3 hari lagi saudara. Baik saudara. Perlu saya jelaskan hari ini adalah hari Rabu 9 Ogos, hari yang ke-1239. Virus itu masih ada lagi. Jadi saudara, kalau boleh jagalah keluarga kita, jaga kebersihan diri, pastikan kalau kita ke mana-mana, balik daripada keluar tu pastikan saudara bersihkan diri barulah tekam anak-anak. Kadang-kadang kita ni memanglah kita kasih dan sayang pada anak. Tapi bila sebab badan kita tidak bersih, mungkin ada virus-virus di badan kita itu melekat pada anak-anak. Dan yang paling penting dalam musim pilihan raya ini nanti, bagi teman-teman yang bakal mengundi, pastikan anda melakukan penjarakan sosial. Saudara Ismail minta saya nak live bersama. Tak boleh, saudara. Saudara Mat Hizwan, saudara Robiah Husin, salam. Saudara Haji Wan Ismail. Ya, saudara. Laporan tidak ada sebab kemarin dulu saya dah bagi laporan. Kita lama tak bersiaran tentang e-commerce. Jadi kena juga, saudara, cari rezeki. Cari rezeki. Sebab itu, sebab teman-teman yang mempunyai produk, yang mahu saya mewawarkan produk anda, hubungi Al-Azhar, saudara. Di talian 011330412441. Lepas pilihan raya ni, mesti cari rezeki lagi, saudara.
Hidup mesti diteruskan. Perniagaan mesti diteruskan. Jangan mengharap daripada orang saja. Jangan mengharapkan tangan yang di bawah itu, saudara. Selalunya sepatutnya tangan di atas lebih mulia daripada tangan yang di bawah. Itu yang saya dapatan saya, saudara. Dan kalau Al-Azhar dia memasarkan setangi Al-Bakur, begitu juga minyak wangi daripada tanah Arab, saudara. Saudara Zafir, saudara Rahman, saudara Pak Ali. Begitu juga saudara Zam, saudara Ibrahim Said. Salam, terima kasih Puan Umi Kalsum. Dan kalau anda tak dapat menghubungi Al-Azhar, boleh hubungi Siti Farehah di talian 017 711 4300. Ya, Siti Farehah dengan dendeng manis Siti Farehah dan simpulan kasih Cik Siti. Bagi teman-teman jangan lupa juga popiah sira Lady Maria. Itu makanan kegemaran saya, rangup, pedas, manis, sesuai sambil kita melabun kita makan popiah sira Lady Maria. Rasanya harganya pun saudara harga rahmah. Boleh hubungi saudara Nizam di talian 019 435 1203 saudara. Saya ni sebenarnya letih, tapi nak buat macam mana? Dah ada perjanjian saya dengan anda. Saya harus hadir untuk bersiaran, memberi pencerahan yang termampu. Ya, Puan Azizah Arazaina, Pak Ri, terima kasih lama tak bersiaran, moga sihat. Saya sentiasa bersiaran, cuma kadang-kadang awal, kadang-kadang lambat. Itu saja saudara. Fazilah Abdul, yang paling penting saya berilah saya semangat dengan like, share dan subscribe. Itu saja saudara. Itu yang menguatkan semangat saya. Saudara Ramzul, saudara Izzuddin Uzin. Kena ingatkan rakyat ada pemimpin parti yang tak boleh nak jaga rakyat. Itu akan saya perlihatkan nanti saudara. Baik saudara. Kita masuk segmen naluri kehidupan. Ini penting saudara. Saya mesti memulakan dengan naluri kehidupan. Kerana ini adalah sebagai unjuran jalan kehidupan kita agar kita kalau boleh selamat di dunia dan di akhirat. Tapi kena ingat, saya bukanlah da'i, jauh sekali sebagai ustaz yang bertauliah. Saya tidak apa orang kata ini mempunyai tauliah untuk bercakap soal agama saudara. Terima kasih saudara Pak Ali, saudara Abdul Kadir, saudara Izzuddin, saudara Idin Sugih saudara. Dan daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dia berkata bahawa Nabi Muhammad SAW pernah keluar dari salah satu kebun yang ada di Madinah. Katanya, lalu baginda mendengar suara dua orang yang sedang diseksa di kuburnya. Setelah itu baginda bersabda, tidaklah keduanya diseksa kerana dosa besar. Namun hal itu adalah perkara yang boleh jadi besar. Salah satu darinya adalah tidak bersuci dari membuang air kecilnya. Sedangkan yang satu lagi kerana mengadu domba. Itu sabda baginda Rasulullah. Baginda dapat mendengar suara dari dalam kubur bagaimana mereka diseksa. Ini menurut kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Jadi kemudian baginda meminta sepotong pelepah kurma yang masih basah. Jadi baginda membelahnya menjadi dua. Sepotong baginda tancapkan di kubur yang satu dan sepotong lagi di kubur yang lain. Baginda kemudian bersabda, semoga ia boleh meringankan seksa keduanya selagi daun kurma ini belum kering. Ini hadis riwayat Bukhari. Statusnya adalah hadis sahih. Jadi setiap Muslim perlu memiliki akhlak yang sejahtera. Ada orang diseksa dalam kubur sebabkan akhlak buruk mereka semasa di dunia. Dan dua jenis penghuni kubur yang diseksa disebabkan pertama tidak membasuh air kecilnya. Semasa dia buang air kecil tak basuh. Tak mensucikan dirinya. Dan kesalahan juga kerana menggadu domba, iaitu menimbulkan permusuhan. Itu yang kebencian bagi baginda Nabi Muhammad SAW. Saudara. Jadi berkata Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, disunatkan untuk meletakkan pelepah yang hijau di atas kubur kerana ittiba, iaitu mengikut sunnah Rasulullah. Jadi sanadnya sahih dan kerana sungguhnya perbuatan itu boleh meringankan azab dengan berkat tasbih pelepah itu. Lantaran tasbih itu lebih sempurna berbanding tasbih dari pelepah yang kering, yang mana kehijauan itu adalah jenis tanda-tanda hidup. Sebab itu kadang-kadang kita bila ada orang meninggal, kita ambillah pelepah yang hijau ataupun pohon yang hijau, kita tancapkan di atas kuburan. Jadi bolehlah dikiaskan hukum ini pada apa yang biasa dilakukan dengan meletakkan tumbuh-tumbuhan yang wangi dan seumpamanya. Jadi kita haram mencabutnya setelah diletakkan, seperti mana yang telah diperbahaskan oleh
para ulama kerana perbuatan mencabut itu menafikan hak mayat. Namun, pada zahirnya tidak haram kalau mencabut tumbuhan yang sudah kering untuk dibuang kerana sudah hilang hak bagi mayat itu kerana kekeringannya itulah katanya. Disunatkan untuk meletakkan tumbuhan yang masih kehijauan dan membuang yang sudah kering secara keseluruhannya kerana melihat kepada kaitan yang disebut oleh baginda Nabi Muhammad SAW tentang peringanan azab dengan warna hijau selama mana ia tidak kering, saudara. Jadi jadilah saudara seorang hamba yang bersih dan sentiasa menjauhi perbuatan untuk mengadu domba. Itu jadi sirah Rasulullah. Bila kita ada kematian, ambillah tumbuh-tumbuhan yang hijau, tancaplah di atas kuburan, saudara, supaya mendapat rahmat. Itu sunnah yang saya baca. Sejauh mana benar tak benar, wallahu a'lam bisawab. Sebab itu kenyataan yang saya rujukkannya adalah Tuhfah Al-Mahtaj. Itu keadaan, saudara. Baik, saudara. Kita masuk segmen mutiara kata, saudara. Jangan menangis kerana orang yang kita harapkan tidak selamanya bersama kita. Tetapi menangislah saat kita lupa pada Yang Maha Esa. Segala kesusahan akan hilang pada waktunya dan akan menimbulkan keindahan kelak. Percayalah pada kebesarannya, itu kebesaran Allah SWT. Jadi saudara, kadang-kadang kita orang yang kita harapkan hilang ataupun berlaku kematian, janganlah kita menangisinya. Tapi menangislah saudara saat kita lupa pada Yang Maha Esa. Itu yang paling penting, saudara. Baik, saudara. Selesai mutiara kata, kita santuni pantun Pak Nazir. Pak Nazir dia tanya kat saya, sesuai tak sesuai pantun ini petang tadi. Saya kata okey, tak ada masalah. Pantun-pantun Pak Nazir ni banyak menceriakan tentang minda kita, mencerdaskan minda dan kadang-kadang menguji sejauh mana kesedaran kita. Kata Pak Nazir, bangkayat seorang belia, bertemu melati, gadis berbudi. Harapan rakyat jangan dipersia, tunggulah lanti di peti undi. Ya, saudara? Kemudian tambahnya lagi, ikan sela beli di pekan. Sama belida ikan kelisa. Sekolah binokular, Melayu lupakan. Satu agenda menghina bangsa. Ya, saudara, politik juga. Tapi kena ingat, saudara, sekolah binokular ni kadang-kadang seolah menghina bangsa kita. Itu kata Pak Nazir. Saya nak tambah pun tak boleh, saudara. Nanti dianggap pencerahan yang berbau resis. Baik, saudara. Saya hanya sekadar mengingatkan. Dan tidak lupa saya mengingatkan pimpinan negara agar jangan berbelanja tanpa had kerana kita bimbang negara boleh muflis. Dan saudara, kepada mereka yang menyunting semula live saya ini dan dimasukkan dalam apa channel sekalipun, saya tak marah. Tetapi anda harus bertanggungjawab atas setiap suntingan yang anda lakukan. Kerana saya tidak mampu untuk memantaunya. Saudara, ini adalah pencerahan politik. Matlamatnya sekadar memberi informasi, tak lebih daripada itu, saudara. Dan bila saya memberi pandangan ataupun pencerahan, kita harus berpegang pada prinsip kita mesti bersetuju untuk tidak bersetuju. We must agree to disagree, itu prinsip kita, saudara. Dan saya perlu mengingatkan saban malam. Sebab kalau saya tak ingatkan, nanti penguam saya marah kat saya. Dan kalau anda mau menyantuni apa-apa persoalan yang saya lontarkan dalam bicara saya ini, saudara boleh menghantar kiriman. Tetapi mohon saya agar gunakanlah bahasa-bahasa yang harmonis kerana kita adalah warga cinta damai, saudara. Baik, saudara. Untuk tidak banyak masa, saya perlu memberi penjelasan. Pertama sekali tentang harga petrol. Nampak gayanya masih kekal. Jadi harga runcit bagi petrol RON 97 dan RON 95. Serta diesel kekal bagi tempoh 10 hingga 16 Ogos ini. Demikian menurut Kementerian Keuangan dalam kenyataannya yang memaklumkan. Berdasarkan harga runcit mingguan, produk petroleum menggunakan formula mekanisme harga automatik APM. RON 97 kekal RM3.37 seliter. RON 95 kekal pada harga RM2.05 seliter. Dan harga diesel pada harga RM2.15 seliter. Ini bagi melindungi pengguna daripada kenaikan harga sebenar minyak di pasaran global, maka kerajaan mengekalkan harga runcit petrol pada paras harga siling, saudara. Dan Kementerian Kewangan akan sentiasa memantau suasana semasa
Seboleh mungkin, kalau boleh biarlah kekal. Nak turun pun sekarang ni susah juga saudara. Harga minyak sedang melonjak di pasaran dunia. Saudara Halim Majid minta masuk dalam live saya minta maaf. Saya tak tahu. Saya ada warna. Puan Hajah comel-comel. Salam. Lambat juga tak ada masalah Hajah. Ya. Begitu juga saudara Zulkifli Abdullah. Bosku apa cerita sekarang? Bosku sekarang ni masih lagi berada di belakang jeruji besi. Amat menyedihkan. Nak buat macam mana? Itulah keadaan saudara. Bila kadang-kadang bila hukum telah dijatuhkan sukar saudara. Jadi saya pun nak bercakap lebih pun seolah-olah nanti kita menghina mahkamah sebab perbicaraan masih berjalan lagi saudara. Baik saudara. Hari ini saudara SPRM mengeluarkan kenyataan bahawa mereka sedang memburu Adlan Berhan, iaitu menantu kepada Tan Sri Mahyudin. Jadi siasatan tersebut adalah berkait satu kontrak bernilai 1.2 bilion yang diberikan ketika tempoh darurat 2 tahun lalu punya saudara. Ini kata kiriman saudara Abdul Rahim Helmi Zakaria dari Kuala Terengganu katanya. Jadi apa cerita sebenarnya? Dan bila cuba menyelidiki sehabis ringkas sebab persoalan ini melibatkan juga kerana pada tahun 2017 kerajaan telah menganugerahkan satu projek bernilai 3.5 bilion kepada sebuah syarikat bernama Prestariang. Prestariang, jadi kontrak itu adalah membuat sistem kawalan imigresen nasional bagi menggantikan sistem sedia ada yang sudah berusia lebih 20 tahun. Yang kena tahu sahaja ceritanya. Pada tahun 2019, ketika itu Tan Sri Mahyudin menjadi Menteri Dalam Negeri. Beliau telah membatalkan projek tersebut dan mahukan ianya digantikan dengan sistem lain. Sistem baru itu dinamakan National Integrated Immigration System, NIISE. Harganya katanya cuma 1.2 bilion. Jadi ketika itu ramailah orang menyerang mantan Menteri Dalam Negeri ketika itu, iaitu Datuk Seri Zahid. Kononnya menyeleweng duit rakyat dan sebagainya. Tapi sebenar-benarnya projek tersebut menggunakan konsep konsesi, iaitu kerajaan tidak perlu membayar apa-apa sehingga projek siap dan berfungsi. Setelah siap, katanya kerajaan perlu bayar 290 juta setahun untuk guna selama 15 tahun. Jadi artinya kerajaan tidak menanggung apa-apa risiko jika projek tidak disiapkan. Tetapi apabila pertukaran menteri, pertukaran kerajaan, maka kerajaan yang dipimpin oleh Tan Sri Mahyudin menggunakan konsep turnkey, iaitu kerajaan perlu bayar 1.2 bilion dulu sampailah projek itu siap. Kemudian kerajaan juga perlu bayar kos operasi dan penyelenggaraan pada setiap tahun ia digunakan. Artinya kerajaan tanggung risiko jika tak siap, dan kerajaan juga menanggung risiko bayaran tambahan yang agak mahal sebab kos operasi dan maintenance sistem seperti itu biasanya mencecah ratusan juta setahun. Jadi pada Disember 2020 terdapat laporan bahawa sebuah syarikat bernama S5 System katanya terlibat dalam projek itu. Dan ini melibatkan anak menantu saudara. Jadi pada 29 Januari 2021, kerajaan telah pun menganugerahkan kontrak bernilai 1.2 bilion tersebut kepada syarikat RS Information Technology. Kemudiannya disahkan bekerjasama dengan S5G. Jadi bagaimanapun katanya projek tersebut menghadapi masalah dan kerajaan Datuk Seri Anwar Ibrahim kemudiannya membatalkan projek itu pada Mac 2023. Ketika itu projek tersebut hanyalah sekadar 10%. Demikian menurut saudara ini Abdul Rahim Helmi Zakaria katanya. Jadi sekarang saudara, itu isunya sekarang. Dan sebab itulah pada mulanya pada zaman sebelum Tan Sri Mahyudin dulu tak bayar apa-apa, dah siap barulah kita dikenakan bayaran. Tapi bila wang telah didahulukan tapi projek tak siap, itu menjadi masalahnya. Itu saya dipahamkanlah saya. Bagaimanapun terpulanglah pada SPRM untuk menyiasat sejauh mana benarnya dakwaan-dakwaan yang sedemikian. Banyak macam-macam kita dengar di peringkat media sosial, kata begitu, kata begini. Jadi jangan kita menuduh, kita tunggulah laporan daripada Suruhanjaya Pencegah Rasuah. Sekarang ini bagaimanapun menurut Suruhanjaya Pencegah Rasuah, ia telah pun meminta supaya Jabatan Imigresen Malaysia membekukan pasport Datuk Muhammad Adlan Berhan sekiranya
beliau masih gagal dihubungi atau tidak mendapat sebarang maklum balas. Jadi Ketua Pusjaya SPRM Tan Sri Azam Baki berkata, tindakan tegas itu perlu dilaksanakan bagi memastikan dan menentukan pengurusi Perikatan Nasional itu Tan Sri Muhyiddin bersama seorang lagi suspek yang dipercayai ada suspek terlibat dengan penyelewengan berhubung projek di kementerian itu. Beliau berkata pihaknya mempercayai bahawa Muhammad Adlan bersama seorang lelaki individu dikendaki oleh SPRM. Ketika ini kedua mereka berada di luar negara dan setelah semakan dibuat mendapati masing-masing keluar daripada negara ini pada 17 dan 21 Mei lalu. Bagaimanapun SPRM tidak boleh berkongsi maklumat berhubung lokasi yang dituju oleh mereka, tapi apa yang pasti mereka masih berada di luar negara. Dan katanya kita mengesyaki mereka berada di sebuah negeri di luar negara, maka tindakan yang boleh diambil adalah meminta Jabatan Imigresen Malaysia membekukan pasport kedua-duanya sekira mereka masih gagal memberi sebarang maklum balas. Jadi mengulas lanjut, Tan Sri Azam berkata antara tindakan lain yang mungkin dilakukan oleh SPRM bagi membawa balik kedua-dua mereka adalah meminta bantuan daripada pihak polis diraja Malaysia untuk bekerjasama dengan polis antarabangsa ataupun Interpol. Tindakan itu akan dilakukan dalam tempoh terdekat sekiranya SPRM masih tidak menerima sebarang maklumat lanjut. Kedua-duanya juga akan dimasukkan sebagai red notice atau orang yang dikendaki kerana diperlukan untuk tindakan mahkamah. Demikian kenyataan SPRM saya. Bagaimanapun, saya hari ini kita terkejut juga apabila Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mendedahkan bahawa beliau menerima panggilan telefon daripada Suruhanjaya Pencegah Rasuah mengenai kes penyelewengan projek membabitkan menantu Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin iaitu Datuk Muhammad Adlan Berhan. Jadi selaku pengurusi Pakatan Harapan, beliau telah mendedahkan bahawa Ketua Pusjaya SPRM Tan Sri Azam Baki menghubunginya dan memaklumkan bahawa Muhammad Adlan mengingkari janji untuk pulang ke tanah air selepas dibenarkan keluar negara atas urusan tertentu. Menurut Perdana Menteri, ketika panggilan dibuat, Tan Sri Azam memberitahu bahawa kes membabitkan Muhammad Adlan adalah kes besar. Jadi antara kata-kata Datuk Seri Anwar Ibrahim, dia kata tadi perjalanan saya dari Sungai Long ke Chuah, iaitu di Port Dickson, saya mendapat panggilan daripada Ketua Pusjaya SPRM. Maklumkan menantu dia, itu menantu Tan Sri Muhyiddin, lari. Jadi saya kata lari ke mana? Jadi saya tanya, kes ni kes kecil ke kes besar? Menurut Azam katanya kes tu kes besar. Jadi saya tanya lagi, sudah disiasat ke belum? Katanya dah bagi notis pun. Kemudian Datuk Seri Anwar bertanya lagi, macam mana dia, itu Muhammad Adlan ni boleh keluar negara? Jadi katanya dia kata nak keluar, dia nak balik semula ke Malaysia, tapi dia tak balik. Itu kata Datuk Seri Anwar Ibrahim. SPRM sebelum ini dilaporkan mengesan dua lelaki yang membantu siasatan kes rasuah. Jadi mengulas lanjut, Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata beliau tidak mahu menjatuhkan hukuman terlebih dahulu kepada menantu Tan Sri Muhyiddin itu. Sebaliknya menyerahkan kepada badan kehakiman bagi menentukan sama ada Muhammad Adlan bersalah ataupun tidak. Jadi sebab itu dia menyindirlah. Dia kata mereka mendakwa mereka bersih dalam kempen mereka, namun sudah mula terpalit satu demi satu. Sementara itu peguam, ini peguam kepada menantu Tan Sri Muhyiddin, Datuk Seri Muhammad Adlan, berkata bahawa beliau meninggalkan Malaysia seresah dan tidak pernah ditangkap atau dipanggil oleh Suruhanjaya Pencegah Rasuah Malaysia. Jadi beliau membuat penegasan itu menerusi kenyataan yang dikeluarkan oleh peguamnya, itu Datuk Baljit Singh Sidhu. Ini hanya melalui peguam saja saya. Itu Baljit Singh berkata Muhammad Adlan pernah dihubungi pegawai SPRM dan menjawab secara bertulis melalui surat bertarikh 3 Jun lalu dengan menyatakan beliau akan keluar negara bagi urusan dan akan kembali selepas itu. Anak guamannya yang sudah pun memberikan tarikh kembali ke tanah air dan beliau terkesan dengan tindakan SPRM memburu dan menunding jari terhadapnya sehingga merugikan beliau, katanya. Ya, sehingga ini Muhammad Adlan tidak menerima sebarang jawapan resmi daripada SPRM. Itu kata peguam. Jadi anak guam kami secara mutlak menyatakan beliau tidak bersalah dan berhak untuk dibicarakan di mahkamah.
oleh mana-mana agensi penguatkuasaan. Beliau bersedia membantu sebarang siasatan dan percaya kepada proses kehakiman. Tapi pada masa sama, ia perlu melindungi hak dan kebebasannya mengikut undang-undang. Jadi menurut Peguam Baljit Singh lagi, anak guaman kami menyatakan bahawa beliau pasti akan pulang ke Malaysia secepat mungkin untuk menjawab semua persoalan dan membantu SPRM. Jadi sekarang kita tunggulah. Peguam pun dah bercakap, tapi melalui peguam lah. Muhammad Adlan masih lagi luar negara. Itu kes yang semakin panas, yang masih dibicarakan, tular di media sosial, media-media arus perdana juga melontarkan persoalan ini. Jangan, saya haraplah teman-teman jangan kita menuduh. Jangan kata kita lari dan sebagainya. Kita tak tahu duduk perkaranya. Tak baik, saudara. Bagaimanapun, menurut Timbalan Pendakwa Raya, ini satu hal lagi, saudara. Ini tentang pegawai pendakwa raya. Semalam, Peguam Negara telah membuat kenyataan bahawa Datuk Raja Rozela Raja Toran yang mengetuai pendakwaan dalam pembicaraan rasuah yang dihadapi oleh Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi, bahawa beliau telah meminta untuk bersara awal. Dan hari ini, selaku Timbalan Pendakwa Raya, Datuk Raja Rozela Raja Toran mengakui bahawa memang sebelum ini beliau mengetuai pendakwaan terhadap Sri Zahid. Tapi kata, ya, saya memohon untuk bersara awal dan mohon bercuti sebelum bersara. Dia persaraannya adalah mulai 1 November. Demikian menurutnya kepada Berita Harian. Jadi hari ini, bagaimanapun ketika ditanya sama ada permohonan bersara itu dibuat secara sukarela atau tidak, Raja Rozela tidak memberi sebarang reaksi. Itu keadaan secara. Jadi, artinya benarlah kenyataan daripada Peguam Negara bahawa Raja Rozela ini benar beliau memohon untuk bersara awal. Jadi tak bolehlah kita nak buat macam-macam andaian. Ya, saudara. Kerana malahan Peguam Negara pun telah menggantikan pendakwa raya kepada Datuk Muhammad Dusuki Mokhtar. Beliau bukan calang-calang pendakwa raya. Beliau adalah mengendalikan kes, macam mana kes Sulu dan sebagainya. Itu gambaran saya dapat, saudara. Baik, saudara. Itu bab mahkamah. Ini kita cerita bab polis pula. Saya undur satu persatu supaya anda faham. Hari ini, Timbalan Ketua Polis Negara, Datuk Seri Ayub Khan Maidin Piche, beliau menasihatkan semua calon pilihan raya tidak boleh, tak usahlah mengeluarkan sebarang kenyataan mendakwa mereka menerima ugutan tanpa mempunyai sebarang bukti. Beliau bagaimanapun berkata sekiranya mereka mempunyai maklumat dan bukti berkenaan, maka calon seharusnya menyalurkan terus kepada polis untuk memudahkan tindakan susulan diambil. Jadi kalau ada maklumat, salurlah pada polis. Tak payah buat kenyataan dalam media ataupun di atas pentas politik. Itu peringatan daripada Timbalan Ketua Polis Negara. Dan beliau juga merujuk kepada kenyataan dari orang mengatakan bahawa kononnya Yang Berhormat Menteri Besar Kedah katanya tak selamat, macam-macam lah, ada perangkap dan sebagainya. Jadi kata Datuk Ayub, ada pegawai polis yang sentiasa mengiringi Datuk Seri Sanusi. Jadi tak perlulah khawatir. Jadi kalau ada bukti, kemukakan pada pihak polis. Itu soalnya, saudara. Drone kamikaze apa hal, saudara? Terpulanglah pada anda, nak kata apa pun. Ya. Salam Pan Omi, salam, harap sihat selalu. Terima kasih. Saya sebenarnya dalam keadaan masih lagi indah limbu. Sebab subuh nanti dah akan bergerak ke Kemaman pula, saudara. Semalam saya berada di Gombak. Jadi hari ini saya batalkan pertemuan saya dengan calon daripada Kuala Selangor. Sepatutnya saya bertemu dengan Tok Jaya di Kuala Selangor, tapi badan tak mampu, saudara. Terasalah dia gini tua, saudara. Selepas perjalanan yang panjang, pinggang pun dah rasa sakit ni. Berdenyut. Tetapi pencerahan perlu saya lakukan untuk saudara. Ya, saudara? Baik, saudara. Sekarang ini ke masuk bab politik pula. Jadi Datuk Seri Ahmad Zahid selaku Presiden UMNO, beliau menjelaskan bahawa Parti Barisan Nasional tetap setia dalam gabungan Pakatan Harapan dalam apa keadaan pun. Setakat hari ini, semua gabungan sejumlah 148 ahli parlimen tetap mendukung bersama dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Jadi tak payahlah nak katakan lepas pilihan raya ini kerajaan begitu, kerajaan begini dan sebagainya. Demikian menurut Presiden UMNO.
Beliau begitu yakin dan begitu optimis kerana saat ini beliau berada di Tanah Merah di Kelantan. Semalam kita semua tahu bahawa pengundi-pengundi awal telah pun melaksanakan tugas dan tanggungjawab mereka untuk mengundi. Ya, saudara? Dan laporan saya dapat 95% turun mengundi. Macam-macam lah orang buat andaian. Yang tak tengok kertas undi pun kata, parti ni boleh dapat, calon ni dapat bagian. Benda itu hanyalah satu andaian, saudara. Kerana semua kertas undi yang pengundi awal saat ini, saudara, telah pun berada dalam lokap polis. Tak ada siapa pun mempunyai akses untuk melihat ataupun mengira. Jadi undi tersebut terkawal rapi di lokap polis di pelbagai negeri dan juga pusat daerah mengundi, saudara. Jadi jangan percaya pada sebarang andaian kononnya pasukan tentera menyokong parti ini, menyokong parti ini, menyokong kerajaan. Jangan percaya. Sebab undi itu rahsia, saudara. Saudara, rezeki-rezeki harga ayam turun sikit. Harga telur terus naik pula dah, saudara. Jadi ini saya perlukan, saudara. Dan bagaimanapun, saudara, saya menerima laporan daripada Kelantan. Jangan anggap saya bias, saya. Memang saya berbalik daripada Kelantan. Tapi hari ini saya menerima laporan daripada Kelantan. Sebab sahabat saya masih lagi ada 2-3 orang lagi berada di Kota Baru. Dan mereka melaporkan kepada saya bahawa katanya bahawa kumpulan penyokong Nik Amar. Kerana sudah pun mengakui kedudukan mereka kini tergugat. Dan jika diambil kira realiti dan sentimen di lapangan, sejurus saja nama putera ikon PAS itu Tuan Guru Nik Aziz, Nik Abduh tidak tercalon, senario itu semakin menggusarkan mereka. Jadi puncanya adalah kerana Nik Abduh, saudara. Pihak PAS sendiri telah menafikan dakwaan liar kononnya ada usaha pihak tertentu untuk memadam legasi Tan Sri Tuan Guru Nik Aziz. Namun apabila adik almarhum selaku mantan Menteri Besar itu sendiri menyeru agar pengundi memboikot Muhammad Amar dan para orang kuatnya, dan ini adalah krisis dalaman parti yang dilihat amat serius di Kelantan. Jadi selepas 33 tahun, saudara, Kelantan diurus, ditabir oleh pimpinan yang kadang-kadang orang merasakan sebagai pimpinan yang tidak kompeten. Banyak masalah tidak selesai. Dan ditambah pula lagi dengan permasalahan. Permasalahannya sekarang ini saya melihat kalau di Kelantan adalah culaan terhadap Menteri Besar. Kerana biasalah bahasa-bahasa yang sebegitu. Tetapi nampaknya di Kelantan ni, bila saya menerima laporan tadi, ternyata bahawa isu Nik Amar ini begitu menjadi keadaan yang cukup serius, saudara. Saudara. Jadi sebab itu saya katakan, saudara, malahan saya melihat satu lagi, saudara, kerana rasa tidak puas hati terhadap kepimpinan PAS Kelantan, seorang ahli peniaga yang juga merupakan keluarga dalam keluarga Nik Amar, dia akhirnya membuka markas Pakatan Harapan di pekarangan kediaman Timbalan Menteri Besar Kelantan, Datuk Muhammad Amar Nik Abdullah. Saudara. Ia tindakan Muhammad Fikri Muhammad Yusof, berusia 62 tahun, yang membuka markas di cabang 4, Kampung Panco. Dan ini disifatkan kali pertama, saudara, dalam sejarah, kerana selama ini tidak ada mana-mana markas daripada parti-parti lain selain PAS dibuka di sekitar kawasan berkenaan. Muhammad Fakri adalah sepupu kepada Muhammad Amar yang juga calon PAS bagi Dewan Undangan Negeri Panco. Selain calon daripada Pakatan Harapan untuk DUN berkenaan, itu Syed Alid Dustur, Syed Muhammad Zain, yang juga turut mempunyai pertalian saudara. Artinya dua-dua mereka bersaudara, saudara. Dan lebih menarik lagi, saudara, dalam kawasan Tanah Lot yang turut sama terdapat juga markah PAS. Pertama kalilah berlaku di Kelantan ni, saudara. Jadi ada markah Pakatan Harapan dibuka bukan oleh ahli jawatankuasa UMNO, tidak, oleh ahli PAS sendiri. Kerana jaraknya beberapa meter saja, saudara. Kata saudara Muhammad Fikri, saya buka markas ini atas lot tanah yang sama dengan kediaman Mak Amar tanpa paksaan sesiapa. Mak Amar adalah sepupu saya. Manakala Syed Muhammad Ali Dustar juga saudara saya. Ini dikira tanah ahli keluarga saya. Sejak lahir hingga sekarang ini, inilah kali pertama parti lain dibuka di kawasan ini kerana tempat ini terkenal dengan kubu PAS, katanya. Tujuan saya buat demikian kerana tidak berpuas hati terhadap kepimpinan PAS sekarang. PAS yang kini bukan lagi PAS yang dulu.
ketika pemerintahan almarhum Tan Sri Nik Abdul Aziz Nikmat. Pemimpin sekarang hanya menggunakan nama Allahyarham, sedangkan tindakan mereka adalah tidak selari. Iaitu keadaan saudara, nampak gayanya, dia kata, saya juga tidak bergaduh dengan Muhammad Ammar. Kerana setiap kali solat, kami akan solat di masjid yang sama. Inilah dikatakan politik matang. Selepas ini, sebaik saja selesai mengundi, saya akan menutup semula markas ini. Jika sebelum ini, saya adalah penyokong PAS, namun sejak pilihan raya umum ke-14, saya sudah pun menyokong Pakatan Harapan. Katanya, saudara. Itu keadaan, saudara. Sebab itu, saudara, saya melihat sekarang ni, saudara, sejak 2-3 hari ini, saya terfikir, saudara, apakah semestinya pimpinan berterusan bermusuh? Ini keadaannya. Dan mereka bukan sekadar berbeza pandangan di kancah politik. Tapi saya lihat yang agak menggusarkan saya, keadaan sudah beralih kepada cacian peribadi. Saya melihat, saudara, pelbagai tomahan dilontarkan. Malahan tak sama ada Perdana Menteri ke, timbalan Perdana Menteri ke, ataupun pimpinan-pimpinan parti-parti politik pun, semua saling-saling tuduh-menuduh, tunjal-menunjal, saudara. Ada yang mengatakan bodoh. Saya rasa terkejut saya. Bila ada pemimpin mengatakan Perdana Menteri bodoh, dia lupa bahawa apa yang mereka lontarkan itu direkod ataupun dirakamkan oleh media sosial dan akan disebar ke seluruh dunia. Dunia melihat apakah rakyat kita memperbodohkan Perdana Menterinya. Begitu juga ada yang mengatakan pembohong, ada yang mengatakan penyamun, ada yang pula mengatakan perompak, perampok, macam-macam. Kleptokrasi lah, macam-macam, saudara. Tetapi, saudara, saya rasa kadang-kadang yang tak seronoknya sampai kisah dalam kelambu pun diungkit. Jadi apakah politik negara kita sekini sudah jauh tersasar? Dan persoalannya, saudara, apakah mungkin mereka ini mampu menyantun semula ukhuwah persahabatan, ukhuwah persaudaraan sesama insan apabila usai saja pilihan raya pada 12 bulan nanti, saudara? Kalau dengar kenyataan-kenyataan yang dilontarkan di pentas-pentas politik dan dirakamkan oleh media sosial, saya tidak nampak bahawa perbalahan ini akan terhenti. Saya merasakan bahawa selepas ini akan berlanjutan. Kerana apa yang diungkapkan, saya merasakan penuh dengan kebencian. Jadi, kalau itu terjadi, bagaimana tentang budaya politik warga bangsa kita? Caci maki, hamun, saudara. Malahan ada perkataan seperti celaka. Aduh, saya nak mengungkap pun saya tak mampu, saudara. Saya warga yang dianggap sebagai warga emas. Saya menggeleng kepala. Ini tidak berlaku zaman satu saya bergiat dalam politik 20-30 tahun dulu, saudara. Dulu memanglah adalah, tapi kenapa tidak diajukan kritikan? Kenapa tidak dilontarkan kritikan? Kita hadir hari ini kerana kita tidak bersetuju dengan hala cara pimpinan negara. Perkaranya 1, 2, 3, 4. Sudahlah. Tapi bila mengatakan pembohong, penipu, saya rasa, kenapa begitu sekali? Dan bila bercorak peribadi, akhirnya dijawab pula oleh Perdana Menteri. Sebab itu saya mendengar pula kenyataan Perdana Menteri. Mereka boleh serang saya secara peribadi. Mereka boleh kata saya secara peribadi. Dan beliau menjawab. Katanya, tapi kalau kamu merampok wang negara, saya tidak akan bertoleransi. Pula dah. Dan memang pun sekarang ni sudah pun mula terdedah sedikit demi sedikit. Dan saya yakin, saudara, selepas usai pilihan raya yang pada 12 bulan nanti, saudara, saya amat berkeyakinan pasti akan berlaku tangkapan demi tangkapan terhadap mereka yang dilihat ataupun dirasakan ada keterlibatan dalam salah laku waktu mentadbir, sama ada mereka menteri ataupun mantan menteri, timbalan menteri, sama ada mantan Perdana Menteri. Malahan, saudara, hari ini juga kita melihat bahawa bagaimana Tan Sri Halim Syaad sudah pun mengumpulkan saman terhadap Tun Dr. Mahathir dan juga Nur Yaakob sebagai Menteri Kewangan kerana ada permasalahan dalam perebutan saham dalam UEE. Sama ada perbicaraan akan berjalan, saudara. Dan makin banyak terbongkar lagi. Ya, saudara, marah hakim. Dia kata selagi ada nyawa, ahli politik yang ekstrim akan teruslah mereka mencelup jari dan sebagainya. Saya merasakan, tanya saya sampai bila? Persoalan sampai bila? Asal buka saja gelanggang politik, naik atas perkara politik, lain tak ada. Sebab itu, saya ingat, kalau saudara masih ingatlah, dalam 2-3 minggu dulu, saya dah mengatakan,
bahawa akan bermulalah Fiesta Makihamon. Benar telahan saya. Sebab pola-polanya saya lihat bahawa saya merasakan pemain-pemain politik tidak lagi melihat untuk menyantuni rakyat. Bukan soal persoalan rakyat. Yang disantuni adalah Makihamon, orang ni tak betul, orang ni tak betul, orang ni korup, orang ni penipu, orang ni pembunuh dan sebagainya. Apakah itu tiap-tiap hari saya semakin jelik. Saya inginkan mendengar sama ada calon-calon daripada parti pembangkang, parti kerajaan melontarkan harapan. Ya, saudara, selain daripada Sultan Ibrahim, dia masih lagi dengan caranya, iaitu katanya dia nak menyantuni kehidupan rakyat supaya tak mau lagi ada yang miskin tegar. Ya, yang Muhammad Dr. Zahid Hamidi selaku Presiden UMNO dan diberi tanggungjawab sebagai Menteri Pembangunan Luar Bandar mahu berusaha untuk menyantuni warga luar bandar. Saudara, menteri-menteri lain saya tengok tak banyak. Begitu juga macam saudara Saifuddin Nasution selaku Menteri Dalam Negeri beliau bercakap soal persoalan undang-undang bersama-sama dengan Azrina. Tetapi bagaimana yang lain? Bagaimana calon-calon yang nak bertanding ni? Kenapa tidak dikatakan saya menawarkan diri untuk menjadi calon mewakili kawasan ABC misalnya. Dan saya membawa satu persoalan untuk membina kehidupan rakyat yang seandainya saya dipilih. Contoh saya kata ya, seandainya saya dipilih, saya akan memastikan warga nelayan di kawasan saya, kehidupan mereka dibela. Sebab saya mempunyai beberapa perancangan yang akan saya utarakan sama ada melalui kepimpinan negara ataupun akan saya suarakan di dalam Dewan Undangan Negeri. Itu yang kita nak, saudara. Ini keadaan sekarang ni Makihamon. Saudara Azminuddin, dia kata PAS lebih baik tukar nama kepada parti Makihamon. Saya tidak mau menuduh, saudara. Tapi yang kita dengar itulah, saudara. Dan malahan lebih mengecewakan apabila kesucian, kesyumulan agama Islam itu menjadi bualan yang orang bukan Islam tengok apa ni. Apa ni sudah ada mereka menjaja syurga dan neraka. Ada kawan-kawan bertelefon saya tanya, what happened to your party? Dia kata, why? Dia kata, people are selling heaven and the hell. Saya kata, tak ada, tak betul tu. Saya kata. Jadi, orang daripada kaum lain, mereka yang bukan beragama Islam juga terperanjat. Apabila adanya omelan-omelan yang membicarakan soal neraka, soal syurga dan sebagainya. Dan hari ini, saudara, terus terang saya katakan, saya juga menerima satu klip video. Ini amat memeranjatkan saya. Apabila ada mesyuarat parti-parti tertentu yang membincangkan bagaimana cara mereka nak mengagihkan wang kepada pengundi luar. Ada yang kata nak bayar RM350, ada yang kata RM150, ada yang mengatakan macam mana cara kita nak bagi. Ini ada dalam tular dalam media sosial, saudara. Dia warna hijau tu, saudara. Dan saya dengar kenyataan begitu, saya geling kepala. Apakah begitu murahnya nilai undi kepada anak muda? Lebih-lebih lagi pada nilai anak muda di luar kawasan. Ada pula yang berkata, dan bercakap dia dirakam. Saya pun tak tahu bagaimana perkara itu boleh tular. Saya mengharapkan benda tak berlaku, tapi nampak gayanya agak meyakinkan. Apabila dia kata, dulu kita bagi lebih, kerana ada bantuan daripada satu, tapi sekarang ni ada tambahan. Jadi kita ini perbualannya tu, dia kata apa kita buat? Kita bawa mereka masuk bas, mereka minta membuat aku janji ataupun bersumpah. Jadi ada pula dalam tu kata kami di Kedah tak mau begitu. Kami lebih suka melalui media sosial dan duit tu kena bayar jugalah katanya. Saya kata takkan murah sangat nilai anak muda. Dan saya kata jadi tu saudara Rizana Cik Ani dia kata betul lah, naik teksi pun driver pun dah cakap politik dan libat ke agama. Ini masalah saudara. Saya melihat dan bila saya mendengar culipan daripada video tersebut, gambar tak ada. Cuma audio saya, suara. Saya geling kepala. Kalau itu berlaku, Allah, letihlah kita, saudara. Jadi tak ada artinya kamu berkempen selama 14 hari itu. Kalau akhirnya, kononnya nak sedangkan Suruhanjaya Pencegah Rasuah dah bagi tahu. Tak boleh kita menyediakan kenderaan. Kerana itu dianggap sebagai rasuah. Itu dah awal-awal Suruhanjaya Pencegah Rasuah memaklumkan. Ini katakan kita bawa mereka masuk bas, dalam bas, wakil kita akan datang, kita minta. Jadi yang kata daripada Kedah, wakil daripada Kedah. Dalam mesyuarat tu kononnya saya dengar laporan dulu. Daripada Kedah dia kata, kami tak sukalah. Sebab budaya kami orang Kedah tak adalah nak kata sumpah-sumpah itu dan semini.
Itu katanya. Jadi sekarang ni saudara, itu keadaan. Saya mengharapkan ini tidak berlaku dalam UMNO. Warga UMNO harus berusaha untuk mempertahankan dignity kita, saudara. Soal orang nak undi-undi lah, tak nak undi nak buat macam mana, saudara. Dan sebab malam tadi, sebagaimana saya janji pada anda, malam tadi saya pergi bertemu dengan Megat Zulkarnain di kawasan Dewan Undangan Negeri Gombak Steel. Memang seronok saya sebab ceramah. Sebelah satu tu calon daripada Perikatan Nasional, Hilman. Sebelah lagi calon daripada UMNO Barisan Nasional, Pakatan Harapan, Datuk Seri Megat Zulkarnain. Ya, saudara. Tapi bagaimanapun dapatan saya, saudara jangan marah. Sebab saya berbual dengan di dua tempat, saudara, saya melihat bahawa akar umbi Pakatan Rakyat khususnya dalam Dewan Undangan Negeri Gombak Steel, mereka tidak pernah kecewa. Dan tidak ada seorang pun di kalangan mereka yang mengatakan berpaling tadah. Sebab itu saya katakan, saudara, warga Parti Keadilan mereka tidak akan berpaling tadah. Sebab tambah-tambah lagi meyakinkan saya kerana mereka berjuang sebegitu lama untuk meletakkan Yang Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri. Mereka bukan menggunakan wang ringgit. Mereka berhadapan dengan belantan, jangan lupa, saudara, reformasi. Dengan belantan, dengan semburan air gatal, gas, pemedih mata dan sebagainya. Dan sekarang ni orang yang mereka perjuangkan sudah berada di anjung kuasa. Jadi takkan mereka nak beralih angin. Ini tidak berlaku. Sebab itu saya katakan semua undi-undi dari Parti Keadilan, Amanah dan juga Pakatan Harapan tidak akan beralih. Itu dapatan yang saya dapat. Begitu juga di Gombak Steel. Malahan saya teringat pada tahun 2020 tak silap saya, iaitu Pesuruhjaya PAS daerah Gombak, dia pernah hadir di persidangan agung tahunan UMNO bahagian Gombak yang dipimpin oleh Datuk Seri Megat Zulkarnain. Dia pernah mengungkapkan, dia mengatakan bahawa selagi dia masih hidup, macam bersumpah lah, saudara, bahawa dia akan menyokong Megat Iskandar. Dan hari ini calon PAS tak bertanding. Jadi apakah pengundi-pengundi PAS ini akan dialihkan untuk menyokong Megat? Ini satu persoalan, saya tak boleh nak cakap lebih. Ini satu persoalan kerana kalau mereka tidak melaksanakan apa yang diungkapkan, itu namanya munafik, saudara. Janji tapi tidak terlaksana. Jadi bagaimanapun bila saya bertemu dengan Tok Megat, dia melahirkan rasa terharunya atas sokongan kuat ahli-ahli dan jentera PKR sejak beliau memulakan kempen seminggu yang lalu. Dan banyaklah dulu dia merasakan ada kawasan hitam, katanya. Ialah kawasan daripada PKR, sebab waktu itu kita dengan Parti Keadilan tidak sealiran, tapi hari ini sudah bersama. Jadi katanya sekarang ni alhamdulillah, nampak-nampak gayanya Saudara Azlin Abdullah, nampak gaya Megat menang bergaya lah. Nampak-nampaknya begitu, saudara. Kerana dulu ada kawasan-kawasan yang dikawal oleh Pakatan Harapan, itu Parti Keadilan. Susah UMNO nak tembus. Tapi hari ini sudah ada disantuni hubungan dalam di bawah kerajaan perpaduan, nampak gayanya sudah pun erat. Jadi kalaulah undi daripada Pakatan Harapan tak lari, dan kalaulah PAS menunaikan apa-apa yang dijanjikan, di mana ahli-ahli UMNO juga terus berada di Gombak itu, maka nampaknya benarlah saudara Azlin dia kata bahawa Megat akan menang bergaya. Saya nak tengok bagaimana kedudukan sekarang. Ini di kawasan saya melihat, saya kena beri penjelasan, saudara. Kalau mengikut daripada yang dulu, saudara, Rawang, Taman Temple, Gombak. Okey. Di Sungai Tua itu kawasan memanglah kawasan Menteri Besar. Saudara, Amiruddin Syahri dulu pun dia menang 17,000. Tapi kalau dengan 17,000 campur dengan 6,000 yang ada pada Barisan Nasional, artinya 23,000. Sedangkan PAS dulu cuma dapat 4,530 saja. Itu bagi kawasan Datuk Seri Amiruddin Syahri. Bagi Gombak Steel. Gombak Steel dulu, dalam pilihan raya dulu, sisa politik. Waktu itu Hilman adalah sisa politik kepada Datuk Seri Azmin Ali. Dia berjaya atas tiket Parti Keadilan. Bukan atas nama Hilman. Atas tiket Parti Keadilan, dia dapat 25,157 undi. Kalaulah ahli-ahli Parti Keadilan tak lari. Saya rasa mereka tak lari sebab mereka menuduh Hilman sebagai pengkhianat kepada Parti Keadilan.
kerana dia terlibat dalam langkah Sheraton mengikut Azmin Ali. Jadi tentulah mereka tidak akan menyokong beliau. Kalaupun adalah kalangan rapat dengan dia, sahabat darah, sebab dia pun bukan berasal daripada Gombak. Hilman bukan berasal daripada Gombak, dia berasal daripada Kelang. Jadi nak kata waris adik-beradik pun tak ramai. Katalah ada jugalah sikit. Kita katalah dalam 23,000. Artinya 23,000 tu tentulah akan dilonggokkan kepada Datuk Seri Megat Zulkarnain. Tambah lagi, dulu, dalam pilihan dulu, Megat dapat 11,000. Kalau tak lari, katalah 23,000 katanya, dia dah paling tidak pun dia ada 34,000. PAS cuma ada 11,758. Itu waktu itu undi daripada calon PAS dulu bertanding. Kali ini PAS tak bertanding. 11,758. Kalaulah 11,758 tu longgok juga pada Megat, sama juga dengan undi daripada Keadilan, dengan undi Barisan Nasional, itu yang kata dia Megat mengenang bergaya, saudara. Dan sebagaimana yang saya janjikan, saudara, saya melihat dari segi data-data yang ada ini, saudara, saya tidak nampak. Walaupun saya tengok ramai orang, saudara, kononnya hadir di Shah Alam dan sebagainya, saudara, memberi sokongan. Azmin Ali begitu confident boleh merubah keadaan. Macam mana nak dirubah, saudara? Saudara lihat, saudara, undi untuk calon-calon daripada DAP saja. Saudara, DAP dan Pakatan Keadilan di mana pengundi-pengundi bukan Melayu, majoritinya di kawasan tersebut, macam mana nak pecahkan? Saudara, macam di Skincan dari DAP, dia dulu dapat 7,000, Barisan ada 5,000, campur 2 ada 12,000. Calon PAS dulu bertanding, dia cuba dapat 2,000. Kemudian satu. Yang kedua di Kuala Kubu Baru, saudara. Kuala Kubu Baru, calon daripada PKR, dia dapat 14,000. Barisan Nasional, pengundi Barisan Nasional yang mengundi waktu itulah, tentulah parti MCA. Ada 6,900. Sedangkan PAS, 2,000 saja, saudara. Itu di kawasan, ini saya kira kawasan-kawasan yang bukan Melayu. Dua. Kemudian, di kawasan kita tengok kawasan yang bukan Melayu, di kawasan Rawang, dalam pilihan hari lepas, Chua Wee Kiat, daripada parti PKR, dia dapat 29,949. Calon daripada Barisan Nasional, saya yakin untuk MCA cuma 6,000, PAS ada 2,500. Dan hari ini orang yang sama juga bertanding. Jadi itu dah 3. Itu di kawasan Rawang, saudara. Kemudian di 3, Ampang bukan 3 di Teratai, kawasan Teratai, saudara. Kali ini DAP meletakkan ini Chan Wat Hai, DAP Yu Chia Hao. Waktu pilihan hari lepas, Lai Wai Chong dia dapat 34,000, saudara. 4, saudara, 4 kursi. Kemudian di Bangi, di Bangi, ini di Kajang. Di Kajang, jumlah pengundi ada 109,000. Dan pilihan hari lepas, He Loi Sian, dia dapat 39,000. MCA cuma dapat 7,000. PAS ada 8,000. Campurlah dua-dua tu, saya tak mungkin lah. MCA itu Barisan Nasional lah, saudara. Kalau itu saja, jauh ni kan, dah 5, 6. Di Balakong, jangan ceritalah, saudara, 41,000. Dia punya. Kemudian di Puchong, di kawasan dalam Parlimen Puchong, di Seri Kembangan. Seri Kembangan, DAP, yang lepas dia dapat 34,000. Saudara, BN cuma ada 3,000 saja. Kemudian di Kinrara, yang ke-8 Kinrara. Dulu DAP dapat 52,000. Saudara, macam mana lah gerakan nak dapat? Sekarang ni nak berdasarkan permodal 3,000 saja. Kemudian di Subang, saudara, di Subang, DAP dapat 55,000. Itu dapat 8 kursi dah, saudara. 8 kursi. Kemudian di Bukit Gasing. Bukit Gasing, DAP 29,000, saudara. Macam mana gerakan nak menumbangkan calon daripada Rajiv Rishyakaran? Dia lah masih lagi mengekalkan. Dia dapat 29,000. Kemudian di Bukit Tengku, Kampung Tengku. Kampung Tengku 34,000. Saya 2 corner fight aja tu 34,000.
Kemudian di bandar utama, kali ini DAP meletakkan calon Melayu, Jamaliah Jamaluddin. Calon yang sama. Walaupun kawasan itu bukan Melayu, DAP letakkan Jamaliah Jamaluddin, dia dapat 38,000. Saya. Ketika itu gerakan cuba cabar dapat 3,000 saja. Dah 12. Kemudian di Bukit Lanjan. Bukit Lanjan, dulu Elizabeth Wong. Jangan lupa saya. Gadis Comel Lotte, Elizabeth Wong. Dia dapat 47,000. Dah 3 dah saya. Dah 13. Kemudian di 13 ya, 13 di Bandar Kelang. DAP dapat 44,000 saja. Barisan cuma dapat 5,000. Barisan cuba mencabar 205, 44,000. Sekarang ni gerakan cuba masuk. Tak tahulah saya apa untung nasibnya. Rasanya hilang wang pertaruhan. Kemudian di Pandamaran. Saudara, orang yang sama, Li Leong Tak Chi, dia dapat 41,000. Dah 15 saudara. Di Kota Raja, gerakan bertanding menentang calon PKR. Jadi Gunaras orang sama, dia dapat 38,000. Dah 16 saudara. Saya cakap terang ni supaya kita tengok elok-elok. Di Kota Kemuning, Gana Bitaru, dia dapat 28,000. BN cuma 4,000, PAS cuma ada 6,000 saja. Situ ajalah 17 saudara. Di 17, di Banting, dulu Lau Wing San dia dapat 21,000. Dah 19, Dengkir 19, Sungai Pelik. Sungai Pelik, Ronnie Liu, dia tak bertanding kali ini. Dan DAP meletakkan Lui Kian Kiong. Jadi dengan jumlah dia dapat 13,000. Barisan Nasional waktu itu meletakkan calon 6,800. Kalau 13 campur 6,000, di situ aja lebih kurang dalam 20,000. PAS cuma dapat 5,000. Itu kedudukan sekarang. Yang saya katakan, macam mana nak ambil alih Selangor? Persoalannya bagaimana mereka begitu mengatakan Selangor kita akan tumpas. Dengan undi daripada parti daripada DAP saja. Apakah mampu gerakan merubah segalanya? Sebab itu saya katakan tidak akan berubah di Selangor. Sebab saya dah janji dengan anda, saya harus memberi pencerahan. Saudara-saudara Rizal Mak Atan, kita baru 8 bulan, aku tak tahulah. Tengok Pelabuhan Kelang. Di Pelabuhan Kelang, saudara ya. Di Pelabuhan Kelang, kedudukannya, saya cakap terang, di Pelabuhan Kelang, saudara. Wan Hasrina, Wan Hassan, mengaruki parti PAS. Dia melawan dengan Parti Rakyat Malaysia pun bertanding juga. Iaitu Syed Ahmad. Tapi Azmizam Zaman Huri, dia bertanding dulu, dia dapat 15,000, saudara. Dia bertanding melalui parti PKR dan menentang dengan Barisan Nasional. Hari dan yang dapat 9,000. Hari ini 15,000 dan Barisan Nasional ada 9,000. Takkanlah semua 9,000 itu beralih pada calon daripada PAS. Ya saya, Wan Hasrina. Jadi kalaulah sebenarnya katakan boleh dapat curilah 3-4,000. Kerana PAS cuma ada modal 2,000. Itu yang berada di Pelabuhan Kelang, saudara. Dan begitu juga di Tanjung Sepat, tak silap saya di Sijangkang. Sijangkang, saudara, jumlah para pengundi 62,000, dah tambah lagi lebih kurang 5,000, 67,000. 67,000, saudara. Tambahannya 67,000. Calon dulu Ahmad Yunus, dia dapat 12,000. Ini cakap terang, saudara. Calon Barisan Nasional dapat 10,000 dan Parti Keadilan PKR dia ada 11,000. Kalau dua dicampur tu ada 22,000. Dan calon PAS waktu itu Dr. Ahmad Yunus dia cuma dapat 12,688. Itu keadaan saya. Kalau nak dapat pun saya tak tahulah macam mana mereka mengatakan Sijangkang akan dikekalkan ataupun peringkat awalnya mereka membuat andaian konon-konon para pakar pengkaji yang sepatutnya memanglah saya tak boleh mengulas apa berlaku di Kuala Selangor kerana saya sepatutnya hari ini pergi Kuala Selangor, saya tak pergi. Jadi saya tak boleh bercakap. Tetapi saya telah pun melalui di kawasan contohnya saudara di Sungai Air Tawar. Sungai Air Tawar di sini agak menarik kerana calon Barisan Nasional Rizam Ismail. Dia bertanding sekali lagi. Dulu dia bertanding 3 peringkat iaitu PKR dapat 3,900, Rizam dapat 5,000 dan PAS ada 3,900. Kali ini Rizam Ismail
dia bertembung dengan calon bersatu saja. Jadi kalaulah bersatu mengharapkan undi daripada PAS cuma 3,900, tambahan daripada 4,000, ambil 3,000, ambil lah semualah kata. Dia cuma ada 6,900. Sedangkan 5,000 campur dengan 3,900, 5,400, di situ aja sudah ada 9,000. Macam mana? Itu di kawasan kawasan di Sabak Bernam, dalam pipeline Sabak Bernam di Sungai Tawa. Sebab itu saya kata sesuatu yang agak sukar. Nak kata mustahil tak boleh saudara, sebab kita jangan mendahului kerja Tuhan. Tapi saya membaca, menatap laporan kanonnya analisa, orang marah begitu, marah begini, saya tak nampak. Saudara, dan saya dalam Saudara Azminuddin, sorry, BN Bukit Saudara Azlin, tak baiklah saudara. Jangan kita bermaki-maki lah saudara. Jadi penunggu Saudara Salmi Ahmad, dia kata pengundi Selangor bertaraf kebangsaan yang datang dari semua anak negeri. Jadi mereka saya rasa tak ada masalah. Saya nampak gayanya kata Saudara Ahmed Majid, harap-haraplah calon yang dah menang tu bergaya, jangan lupa pijak bumi yang nyata. Itu kita harapkan saudara. Begitu juga Choyup, ya saudara Saja Yusof, okey, terbaik. Jelas itulah hakikatnya. Saya mengharapkan kalau boleh selepas usai pilihan raya nanti, dia mesti dicari jalan supaya ada perdamaian. Kalau tidak nanti kita sama kita berbalah dan bermusuhan yang teruk. Sebab dengar lontaran kata-kata, ucapan yang disampaikan, maki hamun bukan sedikit saudara. Sampai ke peringkat peribadi saudara. Saya tak suka kalau politik berpribadi. Saya lebih suka kalau mereka menceriakan ataupun mencerakinkan pemikiran rakyat apa yang nak dibawa dalam perjuangan melalui landasan politik. Saya subuh nanti saya akan bergerak ke Kemaman. Jadi izinkan saya untuk berehat seketika. InsyaAllah saya akan cuba memberi laporan daripada Kemaman. Kerana kenapa saya tumpu Kemaman? Sebab di Terengganu, saudara, apa sahaja berlaku di Kemaman, itulah yang akan mencorakkan politik di negeri Terengganu. Jumpa lagi malam esok, saudara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabillahi taufiq hidayah. Terima kasih untuk anda semua. Sekian, terima kasih. Selamat malam.